TV KPM. Senang dalam hati lihat pokok-pokokku ini. Wah, sungguh besar, sungguh segar. Ana sangat suka. Alamak, kenapa pokok sawi saya jadi macam ni? Wajih. Kenapa pokok saya jadi macam ni? Berlubang-lubang ni. Ya Allah, Ya puan, pokok ya saya. puan, apa dah berlaku? Wajih, cuba awak tengok pokok saya ni. Kenapa jadi berlubang macam ni? Ya Allah, apa dah jadi? Alamak. Alamak, macam mana ni? Wajih, awak tak jaga pokok saya betul-betul ke, Wajih? Oh, ini masalahnya. Saya dah tahu. Saya dah Kenapa? ambil dah video dia. Video? Video. Apa dah berlaku ni, Wajih? Nak tahu? Kena tengoklah videonya. Cuba buka. Kenapa jadi macam ni? Nampak kan? Nampak? Siapa yang telah merosakkan pokok, puan? Ada belalang lah, Wajih. Ya. Itulah. Habislah saya punya daun-daun sawi saya ni berlubang-lubang macam ni. Macam mana saya nak makan ni, Wajih? Jangan risau, jangan menangis hati, jangan bersedih lagi. Nanti saya boleh tunjukkan cara macam mana kita nak buat menghalau perosak ini. Bagaimana? Menggunakan apa? Nak tahu? Jomlah kita pergi belajar. Saya boleh ajarkan. Wow, nak? Jom. Jom. Wah, nanti dah okey dah ni pokok saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua kawan-kawan saya tingkatan 4 yang sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Anda bersama saya Syamira Nazir di mana pada hari ini kita nak belajar satu mata pelajaran vokasional yang cukup menarik iaitu tanaman makanan dengan tajuknya racun perosak organik. Dan di studio hari ini kita ada seorang cikgu yang sungguh ceria iaitu Cikgu Wajih. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Tuan. Sihat Cikgu ya? Sihat, alhamdulillah. Baik Cikgu, sebelum kita berbincang ataupun belajar dengan lebih lanjut lagi tentang tajuk kita, di studio turut serta bersama dengan kami Cikgu Juru Bahasa Isyarat iaitu Cikgu Nur Asmawati Maddin dari SMK Sultan Abdul Samad, Kelang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Khabar? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami untuk hari ini. Baiklah Cikgu, bercakap tentang racun perosak organik. Ya. Boleh Cikgu Wajih terangkan sikit apa yang sebenarnya kita nak belajar dalam kelas pada hari ini? Hari ini kita akan belajar macam mana nak membuat racun perosak organik untuk menghalau dan menghapuskan serangga-serangga yang merosakkan tanaman kita. Baiklah Cikgu. Ayuh kita teruskan dengan paparan slide. Terima kasih Mira. Bagi mata pelajaran tanaman makanan, kod dia 7303. Kita akan belajar dalam modul 4 penjagaan tanaman. Jadi murid-murid boleh semak buku teks yang berada di rumah untuk belajar bersama-sama ya, Mira. Untuk standard kandungan 4.4 pengawalan rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Di mana standard pembelajaran murid akan menyatakan tujuan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Murid juga boleh memberi contoh bahan dan peralatan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Dapat menyediakan bahan peralatan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Dan menunjuk cara penggunaan bahan dan alatan mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Seterusnya kita pergi ke definisi. Apa itu rumpai? Mungkin Mira nak tahu kan? Ya. Rumpai ini adalah tumbuhan yang tak diingini, yang tumbuh bersama tanaman. Seterusnya, perosak. Organisma yang memberi kesan negatif kepada hasil tanaman terdiri daripada haiwan, serangga dan patogen. Seterusnya, penyakit. Kehadiran perosak dan rumpai yang tidak terkawal menyebabkan tanaman kita dijangkiti penyakit.
Seterusnya, tujuan pengawalan. Kenapa kita kena mengawal rumpai, perosak dan penyakit tu? Okey, untuk rumpai. Rumpai ni dia merebut ruang yang banyak untuk meruang kawasan. Jadi cahaya matahari, air dan nutrien berkongsi dengan tanaman kita. Ya. Okey, jadi rumpai juga akan menjadi rumah patogen. Dia sebagai ejen penyakit tadilah. Okey, dan juga rumpai menjadi sarang tempat tinggal untuk serangga dan musuh-musuh tanaman. Banyak keburukan rumpai ini ya. Okey, manakala perosak dan penyakit, perosak akan mengurangkan kesuburan tanah. Tanaman tadi kita lah yang dah tanam tu, dia perosak juga akan merosakkan. Tadi kita dah tengok ada perosak, merosakkan tanaman yang mira kan. Dan dia juga akan boleh mematikan tanaman. Okey, perosak juga mengurangkan hasil pengeluaran. Jadi kalau kurang hasil, kita Rugilah. rugi. Ya, gitu. Jadi perosak juga mengurangkan mutu dan nilai harga di pasaran. Jadi harga pasaran tanaman kita semakin rendah. Okey, perosak menjadi ejen penyebar dan membawa penyakit kepada tanaman. Dia membawa sekalilah virus ke, bakteria ke. Jadi dia merebak semua kawasan tanaman kita. Dan penyakit juga akan menjejaskan kualiti dan kuantiti hasil dan serta membawa kerugian lah yang banyak. Jadi ini yang perlu dielakkan oleh petani-petani. Ya. Wow, macam tu rupanya. Maksudnya cikgu, rumpai dan perosak ni sesuatu yang kita perlu elakkan dalam kita punya tumbuh-tumbuhan. Memang kena elakkan. Okey. Untuk kita, pertanian adalah perniagaan. Perniagaan itu ada sumber pendapatan. Ya. Jadi kalau dah terjejas sumber pendapatan, Macam mana macam kan? mana? Rugilah nanti. Rugi, ya. Baik, cikgu. Jadi apa yang cikgu boleh simpulkan secara ringkas? Apa yang cikgu tekankan dalam segmen kita pada kali ini? Jadi untuk segmen kali ini, kita hendak membuat satu kawalan perosak ya, secara organik. Ya. Ya. Kita tidak memerlukan bahan kimia yang banyak yang akan menyebabkan kesihatan kita terjejas ya, dan juga masalah alam sekitar. Ya. Baiklah cikgu. Wow, saya cukup tertarik dengan cikgu katakan tadi, iaitu ingin melakukan racun perosak organik dan bahan-bahan tu mungkin kawan-kawan boleh dapati di dapur rumah sendiri. Jadi kalau nak tahu bagaimana caranya, kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di slot Menengah Atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar tentang tanaman dan makanan untuk murid-murid tingkatan 4 di modul 4 buku teks anda dengan tajuknya Racun Perosak Organik. Bagaimana cara penghasilannya? Mesti ada bahan dan peralatan yang diperlukan. Kita tanya Cikgu Wajih, apa yang diperlukan untuk menghasilkan racun perosak organik ni? Silakan Cikgu. Okay, terima kasih. Okey, untuk menghasilkan perosak, pengawalan perosak, jadi kita perlukan bahan untuk mengawal perosaknya. Okey, yang pertama, kita boleh menggunakan plastik sampah, okey, struktur setaran terkawal, pembalut anyaman, racun rumpai, kertas berlilin, pembalut plastik dan surat khabar. Itu untuk keseluruhan ada kaedah-kaedah yang tertentu, ya, terutamanya racun rumpai. Jadi kita tidak digalakkan untuk menggunakan racun rumpai, ya. Okey, seterusnya kita tengok peralatan mengawal perosak. Okey. Yang pertamanya kelengkapan pelindung diri PPE, ya, kereta sorong, cangkul, mesin rumput sandang, parang, pencakar, sabit, bika penyukat, baldi,
skop, penyembur galas dan juga pongkes. Ini adalah peralatan yang biasa digunakan untuk mengawal perosak. Okey, kaedah kawalan perosak. Jadi kaedahnya ada kaedah kultur, kaedah fizikal, kaedah biologi, kaedah kimia dan kaedah organik. Saya rasa Mira boleh ingat kaedah-kaedah ini kan? Boleh, cikgu. Nanti saya tanya ya. Boleh. Untuk pentafsiran, dia ada murid-murid akan ditanya untuk mengetahui sama ada dia tahu kaedah pengawalan perosak. Okey. Bagi menghasilkan pengawalan perosak organik, ya. Jadi, okey, kita dah tengok di atas meja banyak barang-barang, bahan-bahan yang telah disediakan, ya, untuk menghasilkan racun perosak organik. Jadi yang pertamanya kita tengok bahannya, ya. 1 liter air. 1 liter air maksudnya 2 botol tu 500 ml dengan 2 botol jadi 1 liter air. Baik. Jadi cili padi, kita ada cili padi. Kita pun ada cili padi. Ya. Okey. Dengan kita gunakan untuk menyukatnya sebanyak 100 gram. Bawang putih 200 gram. Bawang putih 200 gram, cikgu. Ya. Dan juga sabun. Antara bahan-bahan utama. Kenapa kita pakai cili? Yang pertamanya, cili adalah sesuai untuk menghalang serangga jenis yang mengunyah tanaman kita. Okey, bawang putih ia ada sebagai kawalan vektor seperti kutu, daun teritip dan juga bena putih. Jadi kombinasi cili dan bawang putih ini sangat serasi bagi menghasilkan bahan reaktif untuk menghalau perosak tersebut. Dan kenapa guna sabun? Okey, sabun ni dia mencairkan lapisan lilin pada badan serangga. Oh, begitu. Jadi supaya serangga itu terdedah dengan cecair racun yang kita sembuh tadi. Jadi bukan nak mandikan serangga tu. Bukan untuk bau wangi ke? Bukan. Bukan. Okay. Itu ada salah satu dari fungsi juga untuk sebagai bahan perosak organik tadi. Okey. Bahan-bahan lain bergantung kepada murid-murid ataupun daripada pembelajaran yang lain, ya, untuk kita boleh tambah untuk menjadikan racun perosak kita lebih efektif. Contohnya boleh tambah halia lagi. Pernah dengar serai wangi? Pernah, cikgu. Boleh tambah serai wangi. Sama je, bau-bau herba memang menghalang daripada serangga mendekati tanaman kita. Okey. Kita tengok peralatan untuk menghasilkan racun perosak organik. Yang pertama, mesin pengisar. Mesin pengisar. Kita ada kan? Cuba tunjukkan. Okey. Mesin pengisar. Ya. Penapis. Kita ada penapis. Selain daripada mesin pengisar, kita pun menggunakan penapis, cikgu, ya? Untuk menapis nanti larutan yang telah kita dah siapkan. Penapis. Okey. Alat penimbang. Depan sana. Selain daripada alat penapis, kita pun ada alat penimbang. Ya. Baiklah, cikgu. Okey, penyembur tangan. Yang kuning ni. Penyembur tangan. Okey. Baik. Kita ada selinder penyukat. Selinder penyukat. Ini untuk kita menyukat bahan-bahan kita lah, cikgu, ya? Nanti kita nak bancur nanti. Okey. Ada selinder penyukat dia. Itu adalah corong. Corong, selinder penyukat. Ya, botol kaca untuk menyimpan nanti bahan-bahan yang telah kita kisar. Ya. Kerana botol kaca lebih tahan, ya, supaya jika ada menggunakan bahan-bahan yang mengeluarkan gas, dia tidak akan meletuplah. Baik. Dan nanti merosakkan tempat simpanan kita. Ya. Okey. Jadi tadi kita dah bincang-bincang, ni nak tanya Mira pula. Boleh, cikgu. Okey, tadi kita dah ada, cikgu ada beritahu kaedah kawalan perosak. Okey, ada 5. Ada 5. Harap ingatlah kot. Paling tidak pun 3. Yeah. Kalau tak ni kena ulang ni buat pentadsiran ni. Boleh, Agak-agak ingat. Apa kalau saya ajar,
saya akan beritahu pelajar, kita ingat huruf-huruf yang di hadapan. Contohnya, huruf F, huruf B, huruf K, huruf K, huruf O. Jadi ada 5 tu. Jadi kita kena ingat, kalau huruf F, kawalan apa? Kalau F, fizikal. Fizikal, ya. Kalau B, Biologi. biologi. Kalau K yang pertama, Kalau K yang pertama, kimia. kimia. Pandai. K yang K kedua. kedua. K kedua ialah kultur. Kultur. Dan juga O yang terakhir. Organik. Organik. Ya, nampaknya Mira berjaya menjawab kelima-lima jawapan. Wah, betul. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Memang bijak. Terima kasih. Baiklah. Itu tentang kaedah kawalan perosak. Ada 5 kaedahnya yang murid-murid perlu ingat, macam mana Cikgu Wajib tekankan berkali-kali kerana ini merupakan soalan yang mungkin kerap juga ditanya Cikgu. Ya, mungkin. Baiklah, Cikgu, tentang 5 kaedah ni, adakah kita akan belajar kelima-lima kaedah ini pada hari ini? Tidak. Kita akan belajar kaedah organik saja. Kaedah organik yang 4 sahaja. lagi, tunggu next Tunggu episode. nanti. Baik, Cikgu. Sebelum kita berhenti berehat lagi sekali, Cikgu, apa rumusan ataupun kesimpulan ringkas yang Cikgu boleh sampaikan pada segmen ini? Perosak perlu dikawal. Jadi kalau tak dikawal dengan salah satu daripada kaedah yang kita telah nyatakan, kita boleh gabungkan pelbagai kaedah lain. Contohnya biologi dengan kimia, fizikal dengan organik, supaya perosak-perosak tersebut tidak akan merosakkan tanaman kita. Kita nak untung kan? Betul. Baiklah kawan-kawan, macam mana Cikgu Wajib katakan tadi, kita perlu kawal daripada perosak menghampiri tanaman kita. Caranya mudah saja. Sebelum kita berhenti berehat ni, anda boleh cari bahan-bahan ini di dapur rumah anda sendiri. Kita ada cili, bawang putih dan seperti alat pengisar. Mudah saja untuk didapati. Kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian menarik daripada Cikgu Wajih. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Menengah Atas di Didik TV KPM. Wow, di segmen ini nampaknya kita nak lakukan satu aktiviti yang cukup menarik. Memandangkan Mira pun dah lengkap berapron. Cikgu Wajih pun sama. Kenapa ni Cikgu? Kita nak buat apa pula kali ni Cikgu? Nak masak ke? Mungkin ikut nak masak. Tak. Kita kan nak buat racun perosak organik. Okey. Jadi kita dah sediakan semua barang-barang untuk menghasilkan racun perosak organik. Ya, baik Cikgu. Jadi boleh Cikgu terangkan apa bahan dan peralatan yang kita perlukan dalam langkah kerja penghasilan racun perosak organik ni Cikgu? Okey, bahan kita ada 3 bahan utama. Yang pertama, cili padi. Yang kedua, bawang putih. Dan juga ketiga, sabun. Dan sabun ini nanti kita dah siap bancuh ke dalam larutan. Jangan letak sabun sekali. Nanti habis blender mak kita. Oh, macam tu Cikgu tips ya? Ya. Saya ingatkan letak sekali dengan sabun. Tidak. Baiklah, bahan dan peralatan kita dah tahu. Langkah pertamanya bagaimana Cikgu Wajih? Langkah pertama kita mulakan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kedua kita mesti pastikan murid-murid faham tentang langkah-langkah keselamatan. Yang pertama kita pakai apa? Pakai apron. Apron ini adalah langkah keselamatan. Murid-murid lelaki biasanya dia pakai tali leher. Jika dia pakai tali leher, mungkin tali leher dia tersangkut dekat blender ke, terpotong ke.
Dan bajunya maknya marah. Pasal bajunya putih. Nah, itu langkah keselamatan dari segi pakaian. Yang kedua, langkah keselamatan penggunaan alatan. Kita tengok pisau, tajam kan? Betul. Okey, tapi pisau ini dibawa tidak kalau di sekolah kita akan gunakan pisau lipat ataupun pisau yang matanya kita boleh tarik ke dalam dan tarik keluar untuk faktor keselamatan murid-murid di sekolah. Ya, betul tu. Dan kalau murid-murid di sekolah ingin menggunakan pisau ini juga, pastikan mendapat pengawasan daripada penjaga ataupun guru di sekolah kan cikgu? Ya, betul. Jangan sendiri-sendirilah. Betul. Baik. Dan satu lagi, kita menggunakan barang-barang elektrik. Dan barang elektrik disambung dengan elektrik dan kita juga menggunakan air. Jadi ada berlakunya nanti Betul? lintas ataupun terkena Renjatan elektrik. Ya, betul. Jadi itu yang kita terapkan di sekolah lah, langkah-langkah keselamatan. Baiklah. Ingat tu kawan-kawan, antara langkah keselamatan yang perlu dititik beratkan. Baik cikgu, seterusnya. Okey, seterusnya untuk menghasilkan langkah kerja menghasilkan racun perosak organik, yang pertama tadi kita kena sediakan bahan dan peralatan. Okey, nanti dalam peperiksaan jawab dululah. Bahan dan peralatan kena sediakan. Kita dah sediakan, okey. Lepas tu kita kena buat apa? Okey, kita buat sama-sama. Yang pertama, bahan ini yang kita dah sediakan mesti kita sediakan. Okey, pertamanya cili. Kita ambil dulu cili. Cili. Okey, ambil. Dan kita buang dia punya tangkai. Baiklah. Okey, kita mulakan. Buang tangkai. Tangkai ni keras. Kalau masuk dalam blender, nanti blender pun rosak. Mak saya marah. Okay. Betul. Okey, jadi kita potong sampai habis yang dalam ni lah. Okey. Boleh? Boleh, cikgu. Oh, pandai ni, biasa ke dapur ni. Okey, dan cikgu, saya pun pakai sarung tangan ni cikgu. Kenapa tu cikgu? Ini pun adalah faktor keselamatan tanpa pada kita dan juga pada murid-murid yang guna. Kita menggunakan cili. Kalau cili akan rasa apa? Rasa pedas. Rasa pedas. Jadi pedasnya akan lekat di tangan. Ya, nanti panas tangannya. Jadi kalau digatal mata, dia akan pegang mata. Bila pegang mata, dia akan kepedasan. Ya. Okey. Baiklah. Okey, dah potong semua kan? Okey, semua dah potong. Okey, kita ambil pula bawang putih. Okey, bawang putih. Okey, bawang putih ni pertama kita kupas dulu. Ada kulit dia, kita buang. Okey, buang kulit dia. Kupas, buang kulit dia. Okey. Kulitnya perlu dikupas terlebih dahulu untuk bawang putih. Kalau dia blender pun, boleh kisar pun, dia tak terkisar ni. Ya. Okey. Kenapa bawang putih cikgu bukan bawang merah? Bawang putih dia ada kesan yang lebih baiklah terhadap serangga. Ya. Baik. Dan juga selepas kita buang dia punya kulit, kita potong. Potonglah 2 ke 3 je. Okey. Okey, potong. Okey, dah siap, potong. Okey. Baik, saya punya kulit pun ini pun sudah siap dipotong. Sudah dikupas. Ini untuk bawang putih. Kemudian bawang putih ni kita perlu potong kepada kita perlu racik-racikkan dia ke cikgu? Ya, kalau boleh. Hirislah ya? Hiris. Perlu tak boleh dihiris. potonglah 2 3. Lepas ni kita akan kisar supaya dia lebih halus. Ya. Okey. Kalau kisar besar-besar macam ni nanti rosaklah mata blender kita, mata Nampak pemisah. daripada potong tu memang pandai memasak ni. Baiklah cikgu. Ini untuk bawang putih. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya. Okey. Ya. Lepas tu kita kena timbang. Okey. Timbang. Okey, timbang ikut yang telah disyorkan tadilah. Ya. Okey. Berapa cikgu? Okey, untuk Berapa beratnya? cili kita kena timbang sebanyak 100 gram. Kena timbanglah. Ni, timbang. Okey, cuba tengok. Okey, okey. Dia semua Baik. kena ada bekasnya. Alamak, bekas. Boleh. Cikgu timbangnya cikgu. Okey. Okey. Nampak tak? Okey, kita onkan. Okey, timbangkan dia sebanyak 100. 100. 100 gram. 100 gram. 100 gram ni boleh ke saya nak tambah lagi cikgu? Boleh, tapi kita ikut yang disyorkan. sukatan Kerana yang dia telah melibatkan kos.
Kalau kita tambah banyak-banyak, kesan dia sama. Jadi Rugilah. rugilah. Dah berapa ya? 53. 53, sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey. Boleh cikgu? Okey. Okey, 71 saya tambah saya punya sikit cikgu Okey. Telah dipotong tadi. 85. Okey. Okey, 90. Kita nak 100 90. gram. Okey. Okey cikgu, satu lagi. Selesai. Ambil, masukkan dalam pengisar. Mhm. Ambil pengisar tu. Ambil pengisar. Masukkan. Okey, masukkan dalam tu. Saya akan Okey, masukkan cikgu ya. 100 saja. 100 gram tadi kita masukkan dalam pengisar. Okey, kita letak lagi di atas tu. Kita timbang pula bawang putih. Tu. Mangkuknya. saya, Tak apa. Baik. Okey, melompat dalam bawang putihnya. Masukkan bawang putih. Okey. Bawang putih berapa gram cikgu? 200. 200 gram. Berapa? 100 lebih. Okey. 100 cili, 200 gram bawang putih. Ya. Okey cikgu. Okey, 200 cantik. tepat. Okey, 200 tepat cantik. Baiklah. Mira akan ambil dan sama juga campurkan cikgu. Campurkan dia. Kita akan campurkan. Baiklah. Okey. Langkah Tu berikutnya. masukkan air sebanyak 500 ml. Air sebanyak 500 ml. Ya. Okey. Air ni air biasalah cikgu. Biasalah. Biasa sebanyak 500 ml. Campurkan. Baiklah. Okey. Lepas tu masukkan sedikit sabun, cecair sabun. Oh, sabun yang sudah dilarutkan ni baru kita campurkan. Campurkan. Bukanlah sabun buku tu kita potong-potong masuk dalam ni. Baiklah. Ini larutan air sabun. Biar dia serasi. Baik. Ini berapa banyak cikgu? Kita tuang separuh daripada itulah. Separuh ya. Okey. Dalam anggaran 250 ml lah. Okey. Okey. Baik. Okey. Kemudian tu, kita tutup. Kita tutup Baiklah, kita tutup dia. dan kita letak atas dia punya mesin. Dan kita akan mulakanlah mengisar. Mengisar. Baiklah. Cikgu, saya sambil-sambil saya nak mengisar ni cikgu, bolehkah cikgu terangkan kepada mereka yang sedang menonton ni antara kepentingan mengapa kita lakukan organik punya berbanding kalau kita menggunakan bahan kimia? Okey. Okey, untuk penggunaan organik seperti yang kita maklum, organik ni sangat mesra alam. Okey, dan juga dia adalah bebas daripada racun kimia. Di mana kesan racun kimia amat sangat berbahaya kepada kehidupan, kesihatan, terutamanya generasi-generasi yang akan datang. Jadi bila kita menggunakan organik, dia lebih mesra alam dan bahan-bahan dia pun mudah didapati di dapur. Okey, dah sudah kisahnya. Saya dah set kisah dah ni cikgu. Ini hasilnya. Lepas kita dah campur tadi, inilah orang kata kisarannya lah. Kisarannya. Okey cikgu. Okey. Untuk selepas dikisar, kita kena masukkan ke dalam botol. Ke dalam botol. Dan botol yang saya tengokkan cikgu masukkan dalam botol kaca. Kenapa botol kaca cikgu? Botol kaca kerana bahan-bahan ini dia mengeluarkan wap reaktif. Jadi jika kita guna pakai corong, nanti ikut tumpah. Saya ambil corong. Baiklah. Ada corong gitu. Ini pun antara langkah keselamatan juga cikgu. Okey, kita ada sediakan. Okey. Kita menggunakan corong. Dan dia lebih tahan lama lah kalau dalam tu. Kalau botol plastik, nanti boleh menyebabkan dia ada rosak, dia tertumpah. Okey, masukkan. Baiklah cikgu. Ini untuk corong dan juga antara peralatan lain yang digunakan ialah penapis. Adakah penapis ini diperlukan untuk letak sekali di atas ni cikgu? Belum lagi. Oh, belum lagi. Cepat benar ni macam nak balik awal ni. Sebab saya teruja tengok proses kita ni. Belum siap lagi. Okey. Wah, bau dia kan cikgu seakan-akan bau cili sos lah. Pasal penggunaan cili dan bawang putih tadi. Baiklah. Okey, dah kisar sampai halus. Okey, dah habis. Okey. Jadi kita menuang bahan yang telah dikisar tadi ke dalam bekas kaca dan ditutup rapat. Tutup rapat-rapat. Tutup rapat. Okey, dah tutup rapat, kita berhenti di sini. Bukan. Proses itu berhenti untuk diperam selama 1 hari. Oh, tak boleh guna terus? Tak boleh, belum lagi. Biarlah orang kata, biar dia berkenal-kenalan lah kat dalam tu. Biar dia serasi bahannya supaya nanti dia akan menjadi satu bahan yang lebih
hebat. Itu yang kita nak tu. Baiklah. Jadi kita peramlah satu malam kan. Okey, bahan ini akan diperam selama 1 malam, kemudian baru boleh digunakan. Tapi kita pun tak boleh nak tunggu selama 1 malam di Tidak, sini, tak cikgu. boleh. Okey, kita ada bahan yang dah siap. Ya, dah siap. Kita ada bahan yang dah siap di bawah ni. Kalau Mira boleh tunjukkan kepada kawan-kawan. Ini antara bahan yang sudah diperap selama 1 hari. Ya. Itu kan lain berbeza. Dia dah ada kandungan dia dah mendap. Itu maksudnya dia dah 1 hari kita telah peramkan dia. Okey, seterusnya bila dah kita dapatkan dia 1 hari, okey, kita goncang sikit. Dia ada sebati lagi. Okey, seterusnya kita kena tuangkan dia ke dalam, ambil bekas. Okey. Bekas ni. Kemudian cikgu. Okey, kita ini baru kita guna tapis. Oh, begitu. Baiklah, kita menggunakan tapis. Kemudian saya akan bukalah. Kita goncang, cikgu. Goncang. Goncang terlebih dahulu supaya larut semua bahan di dalam. Okey, kemudian saya buka. Kemudian cikgu, saya tuangkan. Saya tuangkan di sini. Mengapa menggunakan penapis tu, cikgu? Supaya hasilnya tadi kita cuma dapat cecair sahaja. Kerana kita akan menggunakan penyembur. Jika ada banyak serbuk-serbuk ataupun bahan mendapan, dia akan merosakkan kita punya penyembur tadi. Oh, begitu. Jadi ini antara langkah penting juga. Andai katalah murid terlupa proses yang ni, cikgu, untuk menapis ni. Bagaimana? Adakah kita punya racun perosak kita tak menjadi? Dia jadi, tapi itulah dia akan merosakkan peralatan yang lain tadi. Jadi kita tapis dia dengan betul lah. Baiklah. Baik. Jika dah kita letakkan di dalam bekas lain lah. Dia dah penuh kan. Baik, cikgu. Cikgu, dia akan diturun. Saya pun ada satu soalan juga ingin bertanya kepada cikgu. Ada tak bahan lain yang mungkin murid-murid boleh guna pakai untuk penghasilan racun perosak organik ni selain daripada menggunakan bawang putih dan juga cili merah? Ya, murid-murid boleh dapatkan lagi daripada bahan-bahan lain seperti halia tadi. Halia pun sangat bagus untuk menghalau serangga ni. Dia jadi sebagai racun perosak. Serai wangi boleh tambah. Jadi kita yang ini adalah asas. Jadi kalau untuk komersial bergantung kepada yang ingin mencubalah dalam bidang ni. Boleh letakkan untuk orang kata resepi rahsia untuk mungkin perniagaan. Mungkin puas ke? Ya, betul. Banyak herba-herba ni banyak dia punya kelebihan dia selain daripada untuk kita dan juga untuk mengawal perosak tadi. Baiklah. Siapa sangka rupanya bahan-bahan di dapur ni anda boleh gunakan untuk penghasilan racun perosak organik ni. Baiklah, cikgu. Ini saya dah siap tapis bahannya. Langkah seterusnya, apa yang perlu saya lakukan? Oh, langkah seterusnya kita kena pergi ke segmen seterusnya rupanya kan. Oh, kelas seterusnya lah. Seterusnya. Ni sampai kita tapis je dulu. Baiklah. Kalau macam tu kawan-kawan, kita sudah tapis. Lepas ni apa pula proses seterusnya? Kita tanya Cikgu Wajih, tetapi kita akan berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di slot Mendengar Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mendengar Atas di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga Cikgu Wajih dalam penyediaan racun perosak organik. Hampir-hampir tersasul saya, Cikgu. Baiklah, Cikgu. Di segmen ini, apa langkah berikutnya? Okey, tadi langkah kita buat adalah untuk mencairkan bahan menapis lah. Menapis bahan yang kita telah kisar. Okey, dah tapis sampai dah tak ada
lagi air yang turun. Jadi kita seterusnya mencairkan. Okey, kita terletak dulu Baiklah. bahannya ke tepi. Okey. Okey, kita cairkan dia dengan nisbah 10 nisbah 2 liter air. Jadi kita kena tuang dia 10 ml. Baiklah. bahannya. 10 ml cikgu Ya. Baiklah. Okey. Oops, kita Okey. menggunakan 10 ml sahaja Okey. Okey, masukkan ke dalam air. ke dalam air sini cikgu Ya, air untuk dibancuh. Baiklah, Mira akan masukkan. Wow. Okey, kita ambil senduk untuk dikacau. Menggunakan senduk. Kita kacau. Cikgu. Okey. Oh, lama kacau. Macam membuat air cikgu. Ya. Seterusnya cikgu. Okey, seterusnya siap. Oh, wow. Ini saja. Ini saja. Baiklah. Tetapi Kan mudah kan? mudah cikgu. Tapi kan cikgu, mengapa kita menggunakan 10 ml sahaja? Itu nisbah pencairan dia lah. Oh, begitu. Bukan kita guna banyak itu untuk itu dan nanti kita dapat banyak bahan racun organik. Kita boleh simpan. Baiklah. Jadi dengan yang kita buat tadi, kaedah tadi, kita banyak boleh mendapat itulah racun perosak ni. Ya, Okey. macam tu cukup mudah rupanya. Okey, jadi bila kita dah siap ini ialah hasil akhirnya. Ya. Maksudnya boleh guna lah ni? Dah boleh guna. Okey. Ah. Jadi saya tuang teruslah dalam saya punya bekas ni. Boleh, tapi ingat tak langkah yang sebelum yang kita buat tadi? Alamak, langkah apa ya cikgu? Okey, murid-murid ingat kat rumah. Jadi kita minta Mira ingatkan kembali apa yang telah dilalui tadi. Harap-harap ingat. Ya. Okey, apa bahan yang utama yang kita guna tadi? Bahan dia mudah sahaja. Kita menggunakan dua bahan utama iaitu bawang putih dan juga cili merah. Dan satu lagi? Dan satu lagi sabun. Sabun. Patutlah wangi hari ni. Ya, so ada sabun ni cikgu. Ya, ada sabun. Okey, peralatan-peralatan yang kita guna. Okey, antara peralatan yang kita gunakan ialah alat pengisar. Ya. Kita menggunakan pisau, Ya. tapis air, Ya, ni apa depan ni? penimbang. Penimbang. Itu adalah langkah bahan dan peralatan yang perlu pelajar tahu kan supaya pelajar tidak lupalah untuk meneruskan langkah-langkah kerja yang berikutnya. Ya. Okey, langkah pertama kita sediakan semua bahan dan peralatan tadi. Lepas tu kita buat apa tadi dengan ni? Okey, kemudian bahan tu kita potong terlebih dahulu. Okey, potong kita dahulu. buang terlebih dahulu tangkai untuk cili merah. Tangkai cili dan juga kupaskan kulit. Ya. Untuk bawang putih. Okey, dah potong-potong. Lepas tu kita masukkan dalam pengisar. Betul. Untuk dikisar. Okey, dengan air yang 2 liter. Kita timbang dulu kan cikgu? Timbang lupalah. Alamak, nasib baik ada pelajar yang bijak macam ni. Kita timbang. Timbang. Kita punya bawang putih dan bawang merah kita timbang. Saja je sebenarnya, bukan lupa, nak uji. Nak uji. Ya, betul. Biar punya fokus ke tidak Dah ya? fokus. Okey. Okey, dah timbang, kita masukkan dalam pengisar tadi kan. Betul. Dah pengisar, lepas tu kita tapis. Betul. Dah tapis, dah dapatlah hasilnya. Yang pati tadilah kan. Ya. Lepas tu barulah kita cairkan dia mengikut nisbah 100 per 10 ml. Betul cikgu? 10 ml 2 liter air. Oh, wah. Okey. Tadi cikgu terangkan kalau Mira boleh ulang lagi sekali untuk menguji kefahaman Mira pula. Okey. Dan juga murid-murid di rumah. Yang pertama sekali, kita menyediakan bahan dan juga peralatan yang diperlukan. Betul. Bila bahan sudah ada, kita potong tangkai cili terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita kupaskan kulit bawang putih. Kita potong halus. Okey. Kemudian kita masukkan ke dalam pengisar. Ya. Dah masuk dalam pengisar, campur sedikit air dan juga air sabun. Ya. Air sabun yang sudah cikgu rendamlah. Jangan masukkan sabun. Yang telah dicairkan juga. Kemudian bila kita sudah dapatkan hasil, kita tapis terlebih dahulu. Ya. Betul cikgu Akan tapis terlebih dahulu untuk kita dapatkan airnya sahaja tanpa ada mendapat. Sebelum kita tapis tadi, kita kena biarkan dia berapa lama? Ya, kita kena biarkan semalaman, cikgu. Semalaman. Dah lupa Itu antara langkah penting ya. Ya, langkah penting juga. Bila kita sudah biarkan semalaman, kita tapis, kemudian kita sukat dengan mendapatkan 10 ml dan kita campurkan ke dalam air 200 ml. Betul cikgu?
2 liter. 2 liter? Ya, 2 Oh, liter. 10 ml dengan air 2 liter. Ya. Wah, baiklah cikgu. Nampaknya saya dah ulang langkah-langkah penyediaan ini. Jadi macam mana cikgu? Saya dah boleh masukkan ke dalam bekas masukkan ke? ke dalam penyembur. Penyembur tangan. Okey. Baiklah. Mereka masukkan ke dalam penyembur tangan. Masukkan secara perlahan-lahan ya. Kalau nak boleh ya. Baiklah, ini Mira punya. Berapa banyak cikgu? Tak kisah. Ikut saiz bekas penyembur tangan kita. Baiklah. Okey, cukuplah tu katnya. Okey dulu. Baiklah. Pokok Mira pun ada banyak itu je kan. Okey. Tak apalah, lepas ni dah siap, bolehlah tanam lebih banyaklah. Betul. Ha. Baiklah. Untuk proses akhir ni cikgu, ada lagi ke cikgu langkah keselamatan yang murid perlu tekankan? Langkah keselamatan untuk semasa penyemburan. Okey, yang pertama, pastikan kita sembur mengikut lawan angin. Oh. Ikut angin biar daripada belakang ke depan. Jangan sembur angin dari depan menolak ke muka kita. Jika kita sembur, apa akan berlaku? Nanti racun perosak tu akan kena pada muka kita. Kena mata Kena kan? mata. Nanti pedih. Jadi itulah langkah keselamatan dia, kena tengok angin dulu. Okey. Ataupun kita menjarakkan diri dengan pokok itulah. Okey. Jangan rapat sangat, sayang pokok, belai, rapat kan. Nanti tersembur pada mata. Itu antara langkah penting. Mungkin kawan-kawan di sekolah yang bergurau senda, bermain-main spray kan. Itu pun tidak bolehlah. Murid-murid jangan bergurau-gurau dengan nama pun kita letak racun kan. Walaupun dia tidak membahaya pasal dia adalah organik, tapi itulah kalau kena ke hospital kita. Ya, betul tu. Baik cikgu, seterusnya cikgu, jadi macam mana kita dah boleh mula sembur ke? Boleh sembur. Tanaman? Okey, Mira saya nak tengoklah macam mana menyembur. Boleh. Okey, yang pertama kita sembur belah atas. Di bahagian atas cikgu ya. Permukaan daun tanaman kita. Maksud cikgu, kalau macam ni angin dari kalau saya ingin sembur ke di sini, tepi atau dari belakang, okey. Jangan angin daripada depan. Okey. Dia akan racun akan pergi ke kita lah. Jangan berlawan arah angin lah. Ya, betul. Baiklah, Mira akan sembur macam ni. Boleh ke cikgu? Okey, sembur. Kalau boleh rata dan juga bahagian-bahagian yang dah terkena serangan tadi. Okey, atas dan juga spray sembur belah bawah daun juga. Bawah daun begini? Bawah daun juga. Mengapa cikgu bahagian bawah perlu kita sembur kenapa? juga? Takkanlah haiwan serangga itu duduk di atas. Dia mestilah menyorok di bawah daun. Ya, betul. Jadi kita bagi dia rata. Semua daun kena. Okey. Jadi nampak subur pokok kobis Mira tanam. Ya. Dengan menggunakan petunya, menggunakan racun Perosak organik. yang Cikgu Wajid dah ajar tadi. Mudah sahaja. Baiklah. Sambil-sambil balik kerja, kita sembur satu. Dan berapa lama jangka masa untuk semburan kali kedua? Dan seterusnya. Agak-agak 3 hari, 4 hari ke berapa? Berapa hari kita nak tu? Kalau keberkesanan bagi untuk racun perosak organik ni sekurang-kurangnya 3-4 hari kita boleh sembuh lagi semula. Oh, tak boleh hari-hari lah cikgu. Janganlah hari-hari. Walaupun dia organik. Walaupun organik. Okey, begitu. Okey, cikgu, ini untuk tumbuhan begini. Kalau untuk tumbuhan seperti sayur-sayuran, kacang panjang, terung, adakah cara semburannya juga sama atau berbeza? Sama juga. Okay. Kita tengok kepada apa yang kita nak makan pada tanaman tu. Kalau daun, kita sembur pada daun. Kalau kacang panjang, kita sembur pada buah kacang panjang tu lah. Pada buah kacang panjang tersebut. Yang kita nak jaga hasil kualiti hasil tanaman tu lah. Kalau kita spray sembur kepada tempat lain, batang ke ataupun daun, jadi dia tak berkesan sangatlah. Tapi kalau memang banyak perosak pada bahagian itu, tak apa, kita sembur je lah. Cuma
Ini penyembur untuk tangan bagi kita untuk menanam dalam pasu secara kecil-kecilan dekat rumah. Jika ladang besar kita menggunakan tadilah tong penggalas tadi. Itu untuk yang berskala besar. Baiklah cikgu, cukup jelas penjelasan cikgu tentang cara penghasilan racun perosak organik pada hari ini. Sedikit rumusan daripada cikgu Wajih. Okey, jadi daripada pembelajaran hari ini, murid-murid yang pertama tadi dapat tahu tujuan kita mengawal rumpai, perosak dan penyakit tanaman. Seterusnya, murid-murid dapat memberi contoh bahan dan peralatan bagi mengawal penyakit, perosak dan juga rumpai tadi. Okey, seterusnya murid-murid dapat menyediakan bahan dan peralatan bagi mengawal penyakit, perosak dan rumpai tadi. Dan seterusnya, tadi kita telah melakukan satu amali angkah kerja untuk menghasilkan racun perosak organik. Jadi itu adalah rumusan yang hari inilah pelajar dapat untuk pembelajaran hari ini. Ya, betul tu. Walaupun mudah, langkahnya mudah, tetapi jangan ambil sambil lewa kerana kalau kita sambil lewa ataupun tidak cakna tentang aspek keselamatan, mungkin boleh mencederakan diri sendiri. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Wajih atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tetapi sebelum itu Cikgu, bagaimana pentaksiran keseluruhan saya? Saya dah jawab soalan-soalan tadi. Jadi ke tidak racun perosak saya ni Cikgu? Nak tahu jadi, kena tengok esoknya ada tak perosak ni datang lagi. Kalau perosak tu dah tak datang, maksudnya dah berjadi. Tapi untuk keseluruhan, bagi kerja-kerja Mira yang telah buat tadi dan juga menjawab soalan-soalan yang cikgu telah tanya, jadi sangat cemerlang. Wow, cemerlang. Sangat cemerlang. Dan Mira kira murid-murid di rumah yang menonton pun pastinya boleh turut jawab apa soalan yang Cikgu Wajih dah terangkan tadi. Dan Cikgu, kalau mereka di rumah ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka tentang cara penghasilan racun perosak organik ini, di manakah mereka boleh dapatkan sumber rujukan? Oh, dia boleh dapat, murid-murid boleh dapat di portal Sumberku. Bagi semua bahan pembelajaran kita pada hari inilah. Ya. Seperti yang kawan-kawan lihat di kaca TV anda, adalah masa sawang yang telah diterterakan di situ. Jadi jangan lupa untuk layari laman berikut untuk mendapatkan lebih banyak lagi ilmu dan informasi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Wajih atas perkongsian ilmu. Diharapkan memberi manfaat yang luar biasa kepada kawan-kawan semua. Ada lagi kita jumpa lagi. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Jumpa lagi. Bye.